Baik, sekarang kita nak tengok bagaimana untuk mengira kadar tindak balas. Sebelum ni, dalam video sebelum ni kita dah highlight 4 kadar tindak balas yang perlu kita kira. Yang pertama ialah kadar tindak balas purata keseluruhan. Yang kedua, kadar tindak balas purata masa yang pertama. Kemudian yang ketiga, kadar tindak balas dari masa ke masa yang tertentu. Kemudian akhir sekali ialah cara nak mengira kadar tindak balas pada masa tertentu. Okey. Baik, yang pertama ialah kadar tindak balas purata keseluruhan. Kadar tindak balas purata keseluruhan kita tak perlu menggunakan graf. Okey. Kita tak menggunakan graf. Kita cuma ambil nilai daripada data yang kita nak buat graf tu. Okey. Macam mana kita nak ambil data dia ialah kita tengok di mana hasil yang didapati itu adalah telah mala ataupun nilai yang sama. Dan contoh ni ialah pada masa bilakah nilai hasil itu menjadi nilai yang sama ataupun mala. So dalam contoh ni, jadual ni ialah pada saat yang ke-270. Ketika inilah dia menjadi nilai yang sama, iaitu 39, 339. Kalau ada lagi nilai sini 330 pun dia akan jadi 339. Maka di sinilah sebenarnya tindak balas itu berakhir. Jadi kadar tindak balas purata keseluruhan ni kita cuma ambil nilai yang start dia mula-mula mala bahagi dengan masa. Jadi jawapan dia ialah 39 cm padu bahagi dengan masa 270 saat. Okey. So akan dapat nilai dia lah dalam cm padu per saat. Okey. Itu maksud kadar tindak balas purata keseluruhan. Ataupun daripada graf kita boleh juga kira sebenarnya. Kita ambil nilai yang dia start mula-mula mendata. Contohnya pada graf ni. Graf ni di sini dah dia mula-mula mendata. Katakanlah dia tak bagi data pada jadual, kita ambil nilai dia mula-mula mendata. Di sini dah kita ambil nilai. Kita berpadu ke sini adalah 270. Kemudian kita gariskan tengok berapa dia punya nilai dia. Itu 39 contoh. 39. Kemudian bahagi, ambil nilai Y bahagi nilai X ataupun kuantiti bahagi dengan masa. Itu ialah kadar tindak balas keseluruhan. Purata keseluruhan. Kemudian yang kedua ialah kadar tindak balas purata dari masa 30 ataupun masa yang pertama. Saat yang ke berapa yang kita nak. Dalam contoh ni bagi katakanlah saat yang ke-30. Okey. Jadi daripada graf yang ni untuk mengira kadar tindak balas purata pada masa yang pertama ni kita perlu tengok graf. Berapa masa yang dia nak kita kira untuk kadar tindak balas ni. Yang dalam contoh ni ialah 30. Jadi kita tengok graf. Okey. Pada 30 saat kita gariskan supaya garis menegak sampai pada plotan graf. Kemudian kita tengok berapa dia punya isi padu ataupun nilai bahan kuantiti hasil tindak balas tersebut. Dalam contoh ni ialah 12. So kita ambil nilai ni, kita tolak dengan kosong. So kita ambil nilai masa dia tolak dengan dia mula-mula dia start tu ialah berapa kosong. Jadi kita bahagi, ambil nilai dia ni 12 sini, bahagi dengan 12 ni bahagi dengan masa ialah 30. So kita dapat semuanya kena tolak dengan kosong. 12 tolak kosong, 30 tolak kosong. So kita dapat nilai kadar tindak balas pada saat yang 30 yang pertama. Okey, kemudian yang ketiga ialah kadar tindak balas purata dari masa ke masa tertentu. Katakanlah dalam contoh soalan ni dibagi ialah daripada 30 saat yang pertama sehinggalah kepada 120 saat. Berapa kadar tindak balas dalam masa tersebut. Sama juga kita kena tengok graf. Kita tengok graf iaitu pada masa yang diberi, yang dikenaki dalam soalan. Dalam contoh ni ialah masa dia ialah 30 dan 120. Jadi kita tengok pada 30 berapa dia punya nilai dia. Okey, ambil 30, nilai dia tadi ialah 12. Okey. Iaitu nilai 12. Ini nilai 12. Kemudian
pada 120 berapa nilai dia? Kita tengok 120 berapa nilai dia? Nilai dia ialah 30. Ini ialah nilai 30. Jadi masa yang banyak tolak masa yang sedikit. Iaitu isi padu daripada masa yang banyak tolak isi padu masa yang sedikit. Dan contoh ni isi padu sini ialah kita dapat 30. Isi padu sini kita dapat 12. Jadi 30 tolak 12. So bahagi dengan masa tersebut. Iaitu 120 tolak 30. Iaitu 18. 30 tolak 12, 18. Bahagi dengan 90 saat. So kita dapat 0.2 cm padu per saat. Itu ialah kadar tindak balas purata dari masa ke masa. Seterusnya. Kemudian akhir sekali ialah kadar tindak balas pada masa tertentu. Okey, yang ini perlu kemahiran matematik. Sebabnya yang ni kita perlu kira dy dx. Dy dx. Awak belajar matematik iaitu perubahan ke atas y. Y ialah paksi y lah. Perubahan ke atas paksi y bagi perubahan pada paksi x. Dy dx. Tapi yang pertama sekali kita kena buat dulu garis tangent. Kena buat garis tangent. Okey. Kalau belajar matematik macam mana nak buat garis tangent. Okey. Katakanlah dia nak pada saat yang ke masa tertentu. Okey, katakanlah dia nak pada masa yang ke 90. Okey. Kita pun katakanlah sini dia nak masa ni ialah 90 pada saat yang ke 90 saat. Jadi daripada graf ni, tengok pada 90 saat ni, kita tarik ke atas menegak. Okay. Kemudian sampai titik ni kita buat garis tangent. Buat garis tangent. Tangent ni adalah garis 90. Kena faham matematik. Saya semua dah belajar pasal garis tangent. Jadi buat garis tangent. Kemudian kita kira dy bagi dx. Kita ambil lah mana-mana sama ada besar ke kecil ke. Semua nilai dia sama. Iaitu perubahan kat atas y ni ialah y2 tolak y1. Kemudian perubahan kat atas x ni ialah x2 tolak x1. Okay. Ini masuk dy dx. Okay. Jadi saya daripada graf ni, kalau kita ambil nilai yang garis segitiga tangent yang terdapat pada graf ni, ialah kita akan dapat sini ialah isi padu atas ni ialah 33. Okey. Sini 33. Kemudian bawah ni ialah 20. Okey. Jadi 33 tolak 20. 33 tolak 20. Bahagi dengan perubahan ke atas x. Perubahan ke atas x ialah bawah ni lah. Daripada sini di x2 tolak x1. Okey. X2 tolak x1 ni. Okey. Segitiga ni. Sini iaitu 150 tolak 35. 150 tolak sini ialah lebih kurang sini yang segitiga ni, iaitu 35. Okey. Dia dapat nilai dia 13 bahagi dengan 115. 33 tolak 20. 13 150 tolak 35 115. Yang ni ialah saat, yang ni sentimeter padu. Jadi awak dapat nilai dia boleh bahagi 0.113 cm padu per saat. Jadi itulah cara dia untuk dapatkan kadar purata tindak balas purata pada masa tertentu. Kadar tindak balas pada masa tertentu tak ada purata. Okay, yang keempat ni tiada purata. Kadar tindak balas pada masa tertentu ialah kena buat garis tangent. Garis tangent ni kita kira perubahan ke atas y dengan perubahan ke atas x. Okey. Kita dapat garis tangent daripada plotan graf. Okey. Saya harap faham. Kita akan jawab soalan.